Kita mulakan aktiviti kita dengan pemanasan badan. Kaedah yang digunakan adalah permainan kecil iaitu belalang belatuk. Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan belalang dan belatuk. Cara permainannya adalah apabila nama belalang disebut, kumpulan belalang akan mengejar dan menyentuh rakannya dari kumpulan belatuk, dan begitu juga sebaliknya yang terjadi. Kita lihat kepada demo video ini. Begitulah pemanasan badan yang boleh dibuat untuk permainan bola balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Atirah binti Muhammad Nur dari 2 PISMP PJ3 akan menerangkan tentang bahagian saya iaitu fasa perkembangan. Ia melibatkan ansur maju bagi kemahiran hantaran aras dada bagi permainan bola baling. Kami telah memperuntukkan masa sebanyak 9 minit untuk fasa perkembangan ini. Terdapat 2 aktiviti ansur maju yang telah kami jalankan, iaitu aktiviti yang pertama, hantaran aras dada secara berpasangan secara statik, dan yang kedua, aktiviti hantaran aras dada berpasangan sambil bergerak ke sisi. Peralatan yang kami gunakan adalah beberapa marker dan sebiji bola bagi setiap pasangan. Aktiviti 1 adalah hantaran aras dada berpasangan. Murid akan berdiri menghadap dalam jarak 2 meter dengan bola dipegang oleh murid A. Murid akan melakukan hantaran aras dada dan menerima bola dalam keadaan statik sebanyak 20 kali dalam 3 set dalam tempoh 3 minit. Teknik menghantar aras dada yang betul. Dalam keadaan bersedia, murid memegang bola dengan kedua-dua belah tangan dengan jari direnggangkan. Kemudian, bola dibawa ke dada dan ditolak dengan tangan diluruskan ke hadapan mengikut lajak. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Bagi aktiviti 2 iaitu hantaran aras dada berpasangan sambil bergerak ke sisi. Secara berpasangan, murid akan berdiri menghadap satu sama lain dalam jarak 2 meter. Murid A dan murid B akan diberi sebiji bola dan mereka akan melakukan hantaran dan menerima bola dalam keadaan bergerak ke sisi. Aktiviti pergi dan balik murid dikira sebagai satu set. Aktiviti akan diulang sehingga semua murid melakukan aktiviti tersebut sebanyak 6 set dalam masa 6 minit. Dalam keadaan bergerak sisi, murid berbalas-balas melakukan hantaran aras dada dan menerima dalam keadaan tidak terburu-buru. Apabila sampai di marker, murid akan kembali bergerak ke tempat permulaan dengan bergerak sisi
sambil melakukan hantaran dan menerima bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan permainan kecil bagi kemahiran hantaran aras dada dalam permainan bola baling. Permainan kecil ini diberi nama Ultimate Handball, di mana permainan ini akan dijalankan seperti permainan sebenar, tetapi kita ubah cara pelaksanaannya supaya murid-murid mudah untuk memahami kemahiran hantaran aras dada. Okey, baiklah. Sebelum kita menjalankan permainan ini, kita mesti mengenal pasti alatan-alatan yang digunakan untuk kita bermain permainan kecil ini. Okey, antara alatan yang digunakan dalam permainan ini adalah yang pertama, 1 biji bola baling, 2 buah kotak, 4 kun untuk diletakkan sebagai penanda bagi kawasan yang ditetapkan, dan kawasan yang bertanda, yang bermaksud kawasan yang digunakan untuk menjalankan permainan kecil ini. Berikut merupakan susunan alatan-alatan yang digunakan dan pemain yang akan bermain dalam permainan kecil ini. Prosedur dalam melaksanakan permainan kecil ini adalah dengan membahagikan murid kepada 2 buah pasukan dengan sama rata. Semua murid akan berada di dalam kawasan yang bertanda dan mereka hanya dibenarkan membuat hantaran aras dada sahaja antara satu sama lain. Murid menghantar bola hanya kepada ahli pasukan sahaja, manakala pihak lawan akan mencuba untuk merampas bola tersebut. Murid yang memegang bola dibenarkan melakukan 3 langkah sahaja. Kedua-dua buah pasukan akan berusaha untuk menjaringkan bola ke dalam kotak yang telah disediakan. Setiap murid haruslah mempertahankan gol mereka daripada jaringan oleh pihak lawan. Murid yang menerima bola daripada ahli pasukannya tidak dibenarkan untuk memberi bola tersebut kepada rakan yang sebelumnya. Malah, mereka haruslah menghantar bola tersebut kepada ahli pasukan yang lain, dan ahli tersebut akan menjaringkan gol. Oleh itu, setiap bola yang masuk ke dalam kotak akan diberikan 1 mata. Jadi, pasukan yang mengumpul mata terbanyak akan dikira sebagai pemenang. Setelah selesai kesemua aktiviti kita pada hari ini, maka kita akan beralih kepada aktiviti yang terakhir, iaitu aktiviti pengendoran. Aktiviti pengendoran ini bertujuan untuk mengelakkan kecederaan pada otot-otot yang digunakan semasa melakukan aktiviti. Okey, guru akan menjadi instruktur di hadapan, iaitu menunjukkan pergerakan-pergerakan aktiviti regangan, dan murid-murid akan meniru gaya yang dilakukan oleh guru. Kiraan kesemua aktiviti, setiap aktiviti tersebut dilakukan sampai 10 detik. Mari kita tengok kepada video ini. Sekian sahaja daripada penerangan saya.